apa yang ditunjukkan oleh sejarah, ya. Pemimpin-pemimpin kita mesti tahu. Banyak pemimpin kita dari semua parti pun tak tahu, termasuk DAP, termasuk MCA ke. Jadi dia buat sesuka hati je lah. Melayu di bawah hukuman mati. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan lanjut untuk reaction video yang berkaitan dengan bangsa Melayu. Nah, alhamdulillah teman-teman udah bantuin aku untuk mencari video fullnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah bantuin aku untuk mencari video ini. Hari ini bakalan kita lanjutkan videonya karena video kemarin tuh masih menggantung rasaku dan aku belum mendapatkan semua jawabannya yang ada di benakku guys, karena banyak banget pertanyaan yang muncul ketika aku mereaction video tersebut. Nah, hari ini bakalan aku lanjutkan video reactionnya. Bagi teman-teman yang belum nonton untuk ibaratnya ya part pertama lah ya guys, silahkan klik aja di sini atau ke link deskripsi di bawah, udah aku letakkan linknya supaya teman-teman bisa nonton dulu bagian awalnya seperti apa, baru lanjut ke video yang ini untuk lebih mendalami lagi guys soal bangsa Melayu. Tapi sebelum dimulai video reactionnya seperti biasa, aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Dan tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Siap untuk mengetahui lagi banyak hal tentang bangsa Melayu? Are you ready? Let's go. Ya, ada kesamaan. Di sini adalah bangsa-bangsa dunia yang diiktiraf dunia, ya. Dahulunya kita belajar di sekolah ada 5 sahaja. Hari ini kita tahu Melayu yang nombor 2. Ya, oleh kerana DNA dia yang kedua tertua. Dulu bangsa Melayu diletakkan di bawah Mongolia. Tapi sebenarnya Mongolia adalah pecahan daripada kita. Jadi kitalah yang utama, ya. Mongolia ni turun ke bawah. Ya. Jadi di situ pun kita boleh takrifkan kita punya bangsa ni yang tertua dan bukanlah bangsa-bangsa pendatang, ya. Kita ni bangsa asli dan bangsa yang bertamadun lebih awal daripada bangsa lain, ya. Kalau kita tengok, ya, kehebatan moyang Melayu. Nombor 1 di dalam alam maritim. Saya rasanya di sini saya yang pertama yang menjumpai satu ensiklopedia Cina. Wow. Ya, di zaman Song. Luar biasa Dr. Puan, ya. Dia mengatakan menempah kapal di benua Melayu 200 biji. Wah. Cina menempah kapal dengan orang Melayu 200 biji kapal besar-besar. Kapal besar-besar yang sepanjang antara 100 hingga 200 meter panjang dia. Yang boleh isi antara 700 hingga 1000 orang. Ya, kita adalah yang pertama sekali meneroka laut, samudera yang besar-besar. Kita yang sampai dulu ke apa ni? Ke benua lain seperti Rom, Timur Tengah, ya. Yang lain tu kalau kita lihat, ya, ini adalah kapal kita 8 kali lebih besar daripada kapal terbesar Portugis. Wow. 8 kali lebih besar. Tinggal lagi kapal kita ini adalah kapal dagang. Kita buat kapal besar-besar dulu adalah untuk berdagang. Melayu dahulu, moyang kita dahulu dia suka berdagang. Ya, dia merentas dunia, benua untuk berdagang. Itu sebab kita lihat Melayu ni yang paling banyak sekali menyebar. Antara bangsa yang paling banyak sekali, bukan antara bangsa. Bangsa yang paling ramai sekali menyebar di seluruh dunia adalah bangsa Melayu. Tadi saya dah tunjukkan gambar daripada awal tadi, ya. Jadi kalau kita lihat sini banyak tulisan oleh sejarawan Portugis, oleh Piraeus yang mengatakan bila kapal kita berlabuh di Canton, China, kita diarahkan untuk berlabuh jauh sikit daripada pantai, oleh kerana satu kapal kita boleh rosakkan 20 kapal Cina. Wis. Ombak dia itu daripada kapal kita itu besar sangat, boleh rosak kapal lain. Jadi itu kita sepatutnya hari ini, ya, orang Melayu yang tak mampu Melayu itu sepatutnya berbangga, ya. Yes. Moyang kita adalah suatu moyang yang hebat, ya. Meneroka atau mencipta yang terunggul di dalam dunia.
ya, dalam alam maritim. Lepas tu kita boleh lihat lagi ya. Ini kapal yang kita panggil polis antarabangsa ya, yang menjaga Selat Melaka dan laut Jawa dan juga laut dulu kita panggil laut Champa, hari ini ditukar kepada laut Cina Selatan. Memang tak ada kewajaran kenapa ditukar kepada laut Cina Selatan, sebabnya dahulu itu adalah tanah yang kita panggil pentas Sunda. Yang dia mengaku tanah dia hari ini adalah pentas Sunda, tanah Melayu. Ya. Itu sebab kami pun akan buat satu seminar ya. Kita nak buang balik nama Laut Cina Selatan tu, ditukar balik kepada pentas Sunda ya. Sebabnya itu memang tanah kita sampai ke situ dulu ya. Kalau kita lihat tadi gambar saya dah tunjuk masa awal tadi, benua Sunda itu sampai melekat dengan Filipin. Dia punya besar tu. Jadi Laut Cina Selatan tu adalah diberi nama oleh penjajah Portugis masa itu, baru saja ditukar. Sebelum selepas Laut Champa tu ditukar oleh Perancis semasa dia menjajah Vietnam, ditukarnya nama laut tu ke Laut Cina Selatan. Sebenarnya dulu adalah pentas Sunda, lepas itu ditukar kepada Laut Champa. Saya masih ada lagi buku sejarah saya yang menulis di dalam peta tu, Laut Champa tu di situ tu ya. Tapi apabila China menceroboh Champa, ditukarnya Champa tu kepada nama Vietnam. Vietnam tu adalah bangsa Cina ya. Daripada Fujian ya. Dia berpindah ke situ dan menceroboh Champa. Daripada berjuta-juta manusia bangsa Melayu di situ, tinggallah sampai 45,000 semasa itu ya. Penindasan selama lebih 1,000 tahun ya, sehingga pupus ya bangsa Melayu di Champa, dan ia merebak pula ke Kemboja. Kemboja masa itu kita panggil Kemboja, dan ke Siam ya. Orang Siam, Thai itu adalah daripada pegunungan Sungai Kuning, China. Dan dia baru saja datang ke negeri Siam Melayu. Melayu itu sebenarnya dulu namanya negeri Siam, Melayu Siam. Siam tu maknanya Siam tu yang berwarna gelap. Maknanya orang Melayu lah yang menduduki Siam hari itu sampai ke Chiang Mai. Ya. Masih lagi hari ini banyak orang Melayu di Chiang Mai. Jadi apabila orang Cina Thai daripada Sungai Kuning ya, dia turun ke bawah, masuk ke negeri Siam. Dia buat perkampungan yang kecil-kecil, dipanggil Niang Chau. Lepas tu dia buat satu bandaraya yang dipanggil Sukhothai ya. Kalau siapa-siapa yang pernah dengar nama Sukhothai. Dan daripada Sukhothai itulah dia menceroboh sampailah ke Kedah. Sampai ke Kedah ya. Di semasa peperangan Kedah, peperangan musuh bisik tahun 1823, pupus juga bangsa Melayu di situ ya. Dan Thai memerintah Kedah selama 80 tahun tidak ditulis di dalam buku sejarah kita. Memang tak ada tulis dalam buku sejarah kita. Orang Thai ya, sebab dia ditulis di dalam buku Sherrod Osborne dan juga Turnbull, dia mengatakan yang menjajah Kedah adalah orang yang berkulit yang berwarna kuning. Bukannya orang Siam. Jadi nama yang ditulis dalam buku sejarah yang kita belajar di sekolah itu, dia kata Siam menjajah Kedah. Ya, salah. Ya, Thai yang menjajah Kedah. Orang Siam yang menolong Kedah. Wah. Orang Melayu Siam petani, Nyala, Satul tu, itu adalah orang Melayu Siam. Dia yang menolong Kedah. Orang Siam yang menolong Melaka untuk melawan Portugis. Bukannya orang Thai. Orang Thai yang menceroboh Kedah dan Melaka masa itu ya. Gambar di apa ni adalah dermaga-dermaga bangsa Melayu ya. Di Pegu, di Terengganu, di banyak tempat lagi ya. Ini satu lagi kehebatan moyang Melayu, di mana mereka adalah unggul ya, melombong timah dan emas masa itu. Itu sebab bangsa asing berduyun-duyun datang berhijrah kemari ya. Kalau kita lihat di sini ya, dan banyak ditulis dalam buku-buku Eropah pun mengatakan kita yang mula-mula melombong timah, mula sekali kita lombong adalah emas ya. Besi kedua, timah ketiga. Dan orang-orang Timur Tengah ya, zaman Nabi-Nabi, dia import emas, timah dan daripada negeri kita. Daripada semenanjung tanah Melayu, daripada Sumatera masa itu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, kawasan emas di negeri kita dan masih lagi ada. Dan ini adalah orang asli yang masa dulu yang mula-mula sekali melombong emas, pakaian mereka ya. Ini adalah map yang saya dapat. Saya tak boleh tunjuk gambar tu sebenarnya, saya pinjam.
di mana letaknya emas ya di dalam Malaysia ini. Ini adalah lumbung emas aslian orang Melayu dahulu ya. Orang asli dia buat lumbung, dia tak rosakkan environment ya. Kalau kita lihat hari ni bangsa asing dia habis punah semua, bukit-bukit apa semua habis. Kalau orang Melayu buat tak ya dahulu. Jadi itulah bezanya antara orang yang datang yang melombong dan orang kita sendiri ya. Dan pada masa itu ya, zaman apabila nanti saya sampai ke situ ya, zaman British menjajah Penang, masuklah siapa yang tak ada kerusi tu, duduk-duduk. Ada orang Duduk nanti jauh. duduk. Okey, semasa British mula menjajah Penang ya, dia memula datang hanya untuk memajak ya sebahagian dari Penang untuk dia punya naval base. Ya. Tapi ia masa itu Sultan Abdullah tidak bersetuju, tapi oleh kerana masa itu di zaman itu orang Thai berterusan apa orang kata menjarah Kedah dan memaksa Kedah, Perak, Terengganu, Pahang semua menghantar emas ya, ufti emas kepada Thai masa itu. Jadi Sultan Abdullah mengambil keputusan untuk membenarkan orang British memajak sebahagian daripada Penang. Tapi apa yang terjadi setelah 4 tahun menduduki Penang, British tidak bayar sewa pajakan. Instead, diracik-raciknya Pulau Pinang itu diberikan kepada bangsa-bangsa datang yang lain. Jadi dari situ, apabila itu berlaku, Sultan Abdullah memberitahu British supaya meninggalkan Pulau Pinang ya. Dan askar-askar Melayu mula cuba pergi ke Pulau Pinang untuk mengusir mereka, tetapi apa yang dibuat oleh British adalah dibomnya ya. Dibomnya seberang perai. Ya, banyaklah askar-askar Melayu mati. Oleh kerana itu Sultan Abdullah under duress. Under duress maknanya terpaksa bersetuju untuk sign perjanjian ya, daripada pajakan yang diminta oleh Sultan Abdullah ketika itu adalah 35,000 Spanish dollar ya, Spanish dollar. Masa itu duit pound sterling tidak laku. RM1 bersamaan dengan 1 pound sterling. Jadi zaman itu yang duit yang paling tinggi adalah Spanish dollar. Jadi perjanjian dibuat dalam Spanish dollar. Itu pun tidak dibayar oleh British. Ya, setelah perjanjian dibuat. Lepas tu bergaduh, sudah hanya British hanya bayar 6,000 sahaja daripada apa yang telah dijanjikan. 6,000 hinggalah ke hari cuma. ini Penang membayar pajakan kepada Kedah sebanyak RM10,000. Jadi kita janganlah hati senang-senang hari ini ya. Sebenarnya kalau boleh jangan tape yang ini berhentikan sekejap. Sebabnya tidak boleh direkod. Apabila kita mendapat kemerdekaan, kita dapat hanya separa kemerdekaan. Separa sahaja. Kita tak dapat Penang. Penang dipajakkan kepada British, dan apabila kita dapat kemerdekaan, tak termasuk Penang. Tak dibuang perjanjian tu. Itu pasal hari ni Penang masih lagi membayar kepada Kedah 10,000. Itu. Tapi saya sekarang ni dengan rakan-rakan, dengan seorang hakim tengah mengumpul banyak apa orang kata artifak-artifak untuk mendapatkan balik Penang ke dalam Semenanjung Tanah Melayu Jadi itu sebab kita kena berhati-hati apabila menjual tanah di Penang. Siapa yang ada tanah di Penang, jangan jual, walaupun tanah tu kecil, 1 ekar ke setengah ekar ke, jangan jual. Saya juga ada menulis kepada masa itu mantan Perdana Menteri Datuk Najib, supaya membeli tanah-tanah tu Petronas beli tanah-tanah apa yang ada di Penang Sebabnya kalau nak ikutkan hanya tinggal 10% saja tanah di Penang yang berapa orang kata, yang titlenya ada Pribumi Melayu ataupun tanah adat Yang lain tu semua dah diambil oleh Cetia dan juga bangsa lain Dan apabila British keluar daripada Penang, tanah itu diberi kepada Cina, tidak diberi kepada kita. Jadi banyak
kita kehilangan tanah di Penang tu, termasuk jugalah petani besar tidak dikembalikan kepada kita. Seorang nanti saya sebutkan masa Kang di apa tajuk yang lain kan ada saya sebut ya. Tentang Penang ini lagi detail sikit. Jadi apa yang ditunjukkan oleh sejarah ya. Pemimpin-pemimpin kita mesti tahu. Banyak pemimpin kita dari semua parti pun tak tahu. Termasuk DAP, termasuk MCA ke. Jadi dia buat sesuka hati je lah ya. Sebenarnya apa yang terjadi ya hari ini adalah quid pro quo, maknanya perjanjian antara Melayu dan British dan Cina pada masa itu. Nanti saya sampai ke situ ya. Saya kena ke depan sikit sebab banyak ni. Jadi kekayaan Melayu masa itu ya, kekayaan benua Semenanjung Tanah Melayu masa itu banyak menolong negeri-negeri bukannya negeri Melayu. Ya, daripada pound sterling tadi 1 pound bersamaan dengan 1 ringgit menjadi 5 pound 1 ringgit. Ya. Semua daripada kekayaan hasil masul Semenanjung Tanah Melayu ya. Semua dibawa ke sana ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ya, Sun Yat-sen ya. Dia membawa apa hasil yang orang-orang bangsa asing, bangsa dia dapat di sini di Semenanjung Tanah Melayu, dibawa ke Taiwan dan di China untuk menolong China masa itu 2-3 kali ya dalam keadaan famine ya, menghadapi masalah ekonomi yang besar ya, kejatuhan ekonomi yang besar. Jadi saya kedepankan lagi sikit. Ini rasanya semua orang dah tahu ya, fakta baru Empayar Kerajaan Melayu ni sebenarnya macam mana Melaka jatuh ya. Melaka jatuh ni oleh tak ada perang pun, tak ada perang sangat ya. Di laut yang ni saya rasa Universiti Sains ada buat kajian atas ni, tapi tidak dibenarkan untuk cetak. Kita ni banyak buat kajian tapi tak dibenarkan untuk cetak ya. Itu masalah dia. Takut sebab nak menjaga hati ramai orang. Hati kita tak terjaga. Nak asyik nak jaga hati orang yang tak sudah-sudah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang ditulis oleh banyak penulis sejarawan barat ya. Ya, padahal di Selat Melaka kapal-kapal besar-besar kita ya dibakar oleh Cina. Dan di daratan orang India cucuk-cucuk sultan-sultan hingga bergaduh yang kita panggil sikitol tu, dan membuka juga apa orang kata gate apa ya, pintu gerbang supaya askar Portugis masuk. Melaka, Kesultanan Melaka dahulu bukanlah dipancang-pancang dengan daun apa kelapa ke tidak. Kita ada tembok-tembok batu besar-besar ya. Dari tulisan buku-buku di Portugal semasa Portugis datang ke Melaka, sudah ada bangunan batu 2 tingkat berbaris-baris. Dan Portugis terperanjat melihat satu masjid yang besar di Melaka yang paling cantik di dunia. Kata dia di dalam buku dia. Masjid tu berwarna putih ya. Dan Istana Sultan Melaka 3 tingkat. Tapi tidak ditulis dalam sama ada dibuat daripada batu atau kayu, tapi 3 tingkat. Mempunyai veranda yang besar, dia cakap. Jadi maksudnya semasa mereka datang, kita dah lama pun maju. Dah lama maju dah. Tapi apabila British datang, punya jahatnya, Stamford Raffles tu runtuhkan semuanya. British berbelanja 70,000 pound untuk meruntuhkan Melaka. Tidak ditulis dalam buku sejarah kita. Jadi apa yang tinggal sekarang ni, sampai dah dekat nak habis dah runtuh, tinggallah tu, apa tu, fort tu. Sebab ada orang yang memberhentikan supaya jangan diruntuhkan fort tu. Itu je lah yang tinggal. Tapi sebenarnya banyak ya, apa orang kata, bangunan-bangunan bersejarah yang telah diruntuhkan. Itu ini adalah batu putih. Batu putih ni kami yang dapatkan yang ni dulu semasa saya buat memula kajian dengan arwah Profesor Nik Anwar Nik Mahmud ya. Ini adalah dia punya, tolong jangan ambil gambar ya. Inilah oleh sebab ni kita kehilangan batu putih. Apabila British bertanya kepada Seth, nama dia Seth tu ya,
ayah kepada General Ghazali Sheh. Pernah dengar tak? Ini ayah dia. Ayah dia sebut dia tidak memerlukan pulau Batu Putih tu. Jadi British ambil. Punya cerdiknya orang Melayu dahulu ya. Sekarang ni pulau tu menjadi satu tempat lighthouse untuk memantau kapal-kapal lalu lalang. Actually it's very prominent tempat tu ya. Satu yang kita patut tahu adalah Nam Tien ya. Nam Tien ni adalah ditulis ya oleh seorang bangsa Cina bernama yang bernama apa ya, nanti saya terlupa sebut. Dia mengatakan dia telah memberi ceramah di Geneva. Dia kata supaya berhati-hati dengan agenda bangsa yang di utara yang akan menjajah ke selatan. Itu yang dinamakan Nam Tien ni, bila dialih bahasakan, ia bermaksud penjajahan ke selatan. Jadi macam itulah kita kehilangan Champa, ya, macam mana kita kehilangan Champa, macam mana Melayu kehilangan Kemboja, macam mana Melayu kehilangan Siam dan juga Burma, ya. Ini adalah isi kandungan buku dia. Ya, dan hari ini kalau kita lihat penjajahan berbentuk ekonomi ya. Sampai ke Malaysia, nanti sampai ke Indonesia ya. Jadi macam apa orang kata? Macam apa yang difikirkan oleh penulis ni terjadi hari ni ya. Yong Boyun, selalu lupa nama dia. Nama dia Yong Boyun ya. Dia memberi ceramah masa itu di Geneva. Ini adalah ya, di sini ada orang Vietnam. Nam Viet ni daripada sini dia pindah ke Champa ya, menceroboh Champa. Dan kalau sini kita lihat daripada utara Sungai Kuning, bangsa Thai ya, turun ke Kemboja, turun ke Siam sampai ke Kedah, turun ke Burma. Gambarnya enggak jelas guys. Penjajahan dia. Yang ini adalah gambar ya. Ini kita agak apa orang kata, bernasib baik apabila seorang pelukis daripada Perancis melukis keadaan di dalam Ayutthaya. Ayutthaya ini adalah satu bandaraya ya, satu kota raya yang diperintah oleh raja-raja yang negeri dia sekeliling ni, termasuklah Kedah, Champa. Saya rasa, saya tak not so sure, tapi termasuk Brunei rasanya. Dan apabila yang saya sebut tadi daripada Sukhothai ya, dia turun ke bawah, dia ambil alih Ayutthaya ini, ditukarnya, dalamnya ada 24 masjid, ditukarnya masjid ni kepada puing-puing Buddha. Jadi hilanglah sejarah dekat situ. Tapi baru-baru ini orang Perancis bila dia pergi balik melawat Ayutthaya, dia mengatakan Thailand merubah sejarah. Itu baru terbuka rahsia. Sebenarnya Thailand tak ada sejarah. Orang Thai tak ada sejarah di sini. Yang ada sejarah di sini adalah orang Siam. Orang Melayu Siam Saya cuba nak tulis buku ni tapi belum lagi ya, baru mula-mula je. Wah, aku penasaran sih bukunya ini guys. Adalah Susu Galur raja kita. Ini adalah apa yang dipanggil Funan dulu ya. Funan ya. Sekarang ni ditukar nama Kemboja. Boleh ambil gambar, ini gambar saya. Ya, saya yang lukis. Ya, di Funan ni dulu Kemboja ni dulu dipanggil Funan. Funan tu dalam bahasa kita adalah Melayu. Funan dalam bahasa Kemboja Melayu juga. Funan tu Melayu ya. Jadi ditukar kepada Cambodia hari ini oleh bangsa yang menjajah. Jadi daripada sini raja situ masa dulu Salendra ya. Dia dijajah oleh Chenla. Chenla ni adalah semendaan antara orang asli di Laos dengan orang Thai dan orang Dai Viet. Jadilah mereka orang Chenla. Dia menceroboh Kemboja masa itu. Jadi keseluruhan kerajaan apa orang kata Salendra itu berpindah kepada Langkasuka yang dulu dipanggil nama Pan-Pan ya. Yang lepas tu bertukar ke nama Langkasuka. Semasa itu juga Langkasuka di bawah naungan kerajaan Funan. Jadi dia pindah ke sini dan dia membina satu empire dipanggil Srivijaya. Ini adalah Srivijaya pertama. Kelantan dan Kedah adalah Srivijaya kedua. Ya. Apabila orang Cenda kejar dia di sini, dia berpindah ke Kelantan dan ke Kedah. Jadi daripada sini dia berpindah ke Jambi.
Oh. Dan orang Jambi berpindah ke Majapahit. Jadi bila kita lihat Sultan yang terakhir ya daripada Majapahit, daripada Jambi ya, para Meswara ya, berpindah ke Singapura. Semasa itu daripada Singapura dia berpindah ke Melaka. Jadi itulah Susu Galuh, sultan-sultan raja-raja sebenarnya dia ada bertali arus. Dan apabila Portugis jatuhkan Kesultanan Melaka, anak dia ada 2 orang. Satu berpindah ke Johor, satu berpindah ke Perak ya. Jadi itu panjanglah cerita, kalau nak cerita tu ada cerita lain lah pula. Jadi lebih kurang macam itulah ceritanya. Ini penjajahan Kedah tadi oleh British, di mana British bersekongkol dengan Thai menyekat ini Kedah guys, daripada aku baru tahu banget. Ditolong oleh Pahang, Kelantan Terengganu, Aceh masa tu, dengan cara dia dihalang dengan kapal dia, dan siapa saja yang datang dia akan bom. Jadi dibiarkannya Thai menyembelih ya. Saya gunakan perkataan menyembelih sebabnya itulah yang berlaku ya. Orang Melayu di situ disembelih dan semua sawah ladang padi semua dibakar sehingga menjadi padang jarak, padang terkukur. Itu adalah daripada buku Sherard Osborne ya. Saya hanya orang kata membuka sejarah yang tidak ditulis oleh sejarah kita ya. Banyak ya yang ini tidak tertulis sejarah guys. Yang saya sebut tadi Penang ya. Macam mana Penang? Kerajaan kita ada ni. Tapi dia tak, kerajaan kita tidak meneliti betul-betul clause ini ya. Tapi saya telah meneliti clause ini. Dan juga lagi satu perjanjian semasa dia mengambil seberang perai ya. Di dalam clause itu ya, clause terakhir dia mengatakan clause terakhir itu selagi ada bulan dan bintang ya. Penang itu adalah British punya ya, punya British. Tapi clause yang terakhir itu Sultan Abdullah pun cerdik juga ya. Ditulis dalam Jawi, selagi ada bulan dan bintang juga Penang itu adalah Kedah. Jadi kami akan apa orang kata mengambil clause itu ya sebagai titik permulaan kepada null and void perjanjian lama itu ya. Jadi kiranya tak adalah Melayu tu bodoh sangat ya. Orang dia katakannya Melayu tu pintar. Pintar banget Melayu tu guys. Kita jual negeri kita sewenang-wenangnya, tapi semasa itu, semasa zaman itu Sultan Abdullah tiada pilihan ya. Apabila seberang perai dibom ya, baru dia menandatangani perjanjian tu. Jadi cara mana ya tadi kat sini saya tak nampak, tapi rasanya macam mana orang Melayu Kedah ya disembelih ya. Orang mengandung dipotong, dikeluarkan anak daripada perut ya. Kalau masih hidup lagi dia suruh mencangkung dan ditanamnya pokok rembia ke pokok bawah tu sehingga tumbuh dia punya pucuk tu menembusi dubur sehingga ke perut ya. Jadi maknanya selepas 3 hari baru mati ya. Jadi maknanya mereka mempunyai banget guys. apa orang kata perut hijau. Ya, sadis untuk melihat cara-cara macam mana kita mati ni. Saya mengikut penulisan Sherard Osborne dan juga Turnbull, memang sehingga tak ada manusia langsung di Kedah. Ya, orang Kedah hari ini adalah penghijrahan daripada petani kebanyakannya ya. Yang saya kaji kebanyakannya daripada petani. Daripada Selangor, pada Perak ya. Dan juga ada daripada Champa dan juga daripada Phuket ya, daripada Kepulauan Phuket. Ini baru lagi berlaku ya, tahun 1972 di Cambodia, di mana Pol Pot ini semua orang tahu ya, dan juga dibawa ke apa orang kata bangsa-bangsa bersatu, di mana mengikut tribunal ya, tribunal yang saya baca juga some of the tribunal mengatakan actually yang memberi senjata kepada orang Cambodia untuk memerangi orang Melayu adalah daripada China ya, berkapal-kapal datang, dia punya orang sama dia orang punya senjata ya. Ini jumlah orang Melayu mati di Cambodia tahun 1972 adalah 2 juta. Wah. Hari ini tinggal dalam probably 100,000. Ya.
banyak juga kisah-kisah ini ditulis oleh ada satu penulis sejarah daripada Australia ya. Dia menulis dengan rapi cara mana mereka dibunuh dan berapa ramai, dan kalau masuk satu-satu kampung tu sehingga satu orang pun tak ada lagi dalam kampung tu. Ya. Jadi hari ini kita lihat banyak orang Kedahuan Terengganu yang pergi ke ni yang berlaku sejak 72 dan sebelum tu, yang pergi ke sana bersemenda dengan orang Cambodia, orang Kemboja, dan meramaikan lagi penduduk di situ ya. Saya tak nampak. Ini saya dah tulis. Ini tribunal tadi ya. Ini the tribunal tadi yang saya tulis. Tribunal maknanya dia tidak apa yang ditulis ni tidak bohong lah ya. Tidak bohong. Ini apa yang betul-betul berlaku. Dan macam mana kita kehilangan Singapura ya? Tanah Ranah Dan Melayu sebarang mereka yang saya merdeka. sebut tadi. Okey. Ini adalah Atlantic Charter. Atlantic Charter ni adalah pada tahun 1942-43 ya. Di mana masa itu Roosevelt sama Churchill, Winston Churchill, mereka membuat satu apa orang kata pertemuan untuk mencari perdamaian di tanah-tanah jajahan. Jadi mereka telah bersepakat. Ini dipanggilkan Atlantic Charter yang hari ini kita ketahui sebagai Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu ya. Di mana semua tanah-tanah jajahan termasuk semenanjung tanah Melayu hendaklah dilepaskan tanpa syarat. Dilepaskan kepada perbumi. Ya. Dia syarat dia dekat sini ya, 8. Dia tak banyak, 8 je masa tu. Ya. Jadi apa yang berlaku, negara-negara lain mendapat kemerdekaan immediately after piagam itu diresmikan ya. Indonesia, Filipina, India antara 45 dan tahun 47 semua dapat kemerdekaan. Semenanjung tanah Melayu 10 tahun lewat. Kenapa 10 tahun lewat? Ya. Jadi apa yang berlaku? Ini yang saya nak sebutkan ni, apa yang berlaku di belakang di sebalik kemerdekaan. Sebenarnya orang Melayu tak pernah bersetuju dengan kemerdekaan. Apa sebabnya? Kerana terma dan syarat-syaratnya terlampau berat untuk Melayu terima. Kita kena melepaskan banyak hak untuk menampung, accommodate ya, permintaan British dan China. Antara yang menulis surat kepada resident British di UK masa itu adalah Universiti Singapura, diketuai oleh Tun Mahathir Mohamad masa itu, bersama dengan 22 orang Melayu yang lain. Tun Mahathir sendiri tak ada surat tu, hari tu baru saya kasih surat dia sendiri pada dia. Saya dapatkan daripada archive, saya beri pada dia. Oh, dia peranjat. Oh, iyalah, baru dia teringat. Sebenarnya dia sendiri pun tidak bersetuju dengan terma dan syarat-syarat yang yang diminta oleh China dan British. Selain daripada itu, persatuan guru-guru di Tanjung Malim, banyak ya persatuan-persatuan Melayu, individu yang minta supaya dilewatkan kemerdekaan itu. Oleh kerana apa? Kalau kita tunggu lagi 2 tahun, kita dapat kemerdekaan dengan tersendiri, without any terma dan syarat. Because itu adalah yang apa yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa bersatu masa itu. Kalau kita tunggu lama sikit, kita rasanya, tapi maybe telah ditakdirkan ya. Tapi rasanya kalau kita tidak terima, boleh jadi kita tidak hadapi masalah hari ini ya. Dan terma itu diterima ya. Ini adalah Straits Settlement Treaty. Ini this is no apa orang kata secret ke apa, tak ada. Kita boleh cari juga di dalam tu. Tapi apa yang kita tak tahu adalah apa yang ditulis oleh Barbara Jones ya. Di mana dia menulis ya. Dia ni seorang British. Dia menulis macam mana kita dianiaya oleh pihak British semenjak Straits Settlement hinggalah sampai hari kemerdekaan tu. Ya. Kalau kita tengok tajuk dia tu macam dia kata apa? Melayu di bawah hukuman mati. Iya, Melayu di bawah hukuman mati. Pasal apa dia tulis itu adalah kerana permintaan-permintaan ya. Kalau saya nak nak satu-satukan banyak. Permintaan-permintaan yang tidak masuk akal. Ya. Antara permintaan dia itulah dia Jusola itu. Di mana
1 juta kewarganegaraan instan ya. Instan. Dan kalau siapa yang baru sampai pun dapat ya. Tapi hari ini dipertikaikan kenapa pula kita ambil orang Indonesia datang. Padahal orang Indonesia tu orang Melayu. Kira saudara mara juga balik kampung ya. Jadi these are some of the things yang ada itu. Kalau nak ini lambat kita habiskan. Saya nak pergi ke sini apa yang berlaku ya di sebalik kemerdekaan tu, kita tidak pernah bersetuju dalam banyak perkara. Dan antara rundingan yang dibuat adalah oleh Reid Commission masa tu ya. Lord Reid masa tu. Dan 4 orang di dalam komiti itu semuanya bangsa asing. So kita fikirkanlah bangsa asing yang menentukan kita punya hala tuju negara. Bangsa asing lah yang membuat perlembagaan kita. Dan apabila kita minta untuk menyertai komisen ini untuk membuat perlembagaan, kita tidak diberi peluang ya. Dan apa orang kata apa orang kata perundingan untuk perlembagaan ini memakan masa 1 tahun daripada tahun Mac 56 hingga ke Februari 57, 1 tahun ya. Dalam 1 tahun tu dia mengadakan 118 kali apa orang kata meeting. Dan 131 memorandum ni antaranya yang saya sebut tadi daripada Tun Mahathir dan daripada College Tanjung Malim dan banyak lagi Persatuan Orang Melayu dan juga daripada Persatuan Cina, daripada Parti Perikatan dan juga daripada Raja-Raja Melayu ya. Dan Raja-Raja Melayu pun tidak diberi peluang untuk menyuarakan apa yang nak dibincangkan ya. Raja-Raja Melayu hanya boleh memberi surat apa yang dia nak. Pakai surat. Ya, jadi apabila dah siap ni pada tahun Februari 57, dia duduklah untuk berbincang dan mengikut Barbara Jones ni, perbincangan tu amat singkat sekali ya. Kita tidak dapat meneliti atau memperbetulkan banyak di antara apa orang kata dalam perlembagaan itu ya. Jadi kita terpaksa terima ya 1 juta anugerah Jus Solai, kerakyatan, bahasa mereka, sekolah Jus dia, Solai, agama dan aktif dalam politik. Itu antara yang kita terpaksa accommodate ya, apa yang ditulis dalam perlembagaan. Jadi ini yang kita panggil quid pro quo ya. Maknanya perjanjian daripada mereka, pertukaran di antara apa yang kita beri dan apa yang mereka dapat ya. Something given for something in return ya. So ini dipanggil quid pro quo. Di sini kita banyak kehilangan hak ya, terutama sekali dalam segi hari ini kita lihat politik lah ya. Ini pembentukan Parti Komunis Melaya 1926 yang dibentuk di mula sekali ya. Perjumpaan mereka yang pertama adalah di Bahau 1926. Orang yang pertama menubuhkan Parti Komunis Melaya di Melaya adalah orang Vietnam dan Viet nama dia Ho Chi Minh. Pernah dengar? Belum. Kita ingat orang Cina kat sini, rupanya orang Vietnam. Ya. Ho Chi Minh yang datang ke Bahau, nama dia Nguyen Ai Quoc. Ho Chi Minh ya. Dia datang ke Vietnam, di Bahau, dia kumpul-kumpulkan orang. Tapi apa yang ditulis dalam sejarah perjumpaan itu adalah pada tahun 1930. Sebenarnya 1926 ya. Dan lepas tu baru dibesarkan pertubuhan itu dan dibiayai oleh British, direstui oleh British. Kita tengok permainan British ya. Dan mereka ini membuat latihan-latihan di Singapura. Dan apabila Jepun datang menjajah, kononnya mereka lah yang mempertahankan negara Semenanjung Tanah Melayu pada masa itu ya. Tapi sebenarnya orang Melayu yang betul-betul berperang. Tapi sebenarnya kita tak berperang pun dengan Jepun. Orang Jepun tak bantai pun orang Melayu sebenarnya. Orang Melayu menjajah Semenanjung Tanah Melayu untuk menunjukkan untuk menghalang British dan Amerika untuk menjajah kita. Kalau nak diikutkan, orang Jepun tak banyak pun bunuh orang Melayu. Saya ingat lagi ibu saya cakap, orang Jepun masa di kawasan kampung saya di Negeri Sembilan ya. Jepun ni datang minta beras je.